Hai, selamat pagi murid-murid. Hari ini mari kita masuk ke tajuk pengawetan makanan untuk sains tahun 6. Jom belajar bersama saya, Cikgu Ku. Objektif untuk pelajaran hari ini, di akhir pengajaran, murid dapat berjelaskan dengan contoh kaedah pengawetan makanan dan memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan. Suatu hari, ribut telah melanda kampung Pak Ali dan memusnahkan harta benda, termasuklah kebun mangganya. Sangat sedih dan berasa bingung apabila nampak semua pokok mangga dia patah dan buah mangga merata di atas tanah. Buah mangga ni tak sempat masak. Buah-buah muda ini terbuang begitu sahaja. Bagaimana caranya? Aisyah pula kata, jangan bimbang Pak Ali, kita masih boleh menyelamatkan buah-buah ini. Berdasarkan situasi di atas ini, bagaimanakah cara Pak Ali memastikan buah mangga dia tidak rosak? Ya, kita boleh membantu Pak Ali dengan menjalankan proses pengawetan makanan dengan menggunakan buah mangganya. Itu pengawetan makanan. Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Apakah tujuan dia? Makanan yang diawet akan tahan lebih lama. Jom mari kita tengok apa itu kaedah pengawetan. Terdapatnya 10 kaedah pengawetan. Salah satunya, kaedah 1 ialah pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi akan membunuh kebanyakan mikroorganisma. Oleh itu, pendidihan pada sup, rendang dan makanan-makanan lain akan tahan lebih lama. Kaedah yang kedua ialah penjerukan. Penjerukan ialah proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Ia digunakan untuk mengawet kebanyakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tujuan langkah ini adalah keasidan atau kepekatan gula yang tinggi akan menjadikan keadaan yang tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh atau membiak. Kaedah yang ketiga ialah pengeringan. Pengeringan ini dia mengeluarkan atau menyingkirkan air daripada makanan. Ia boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ketuhar. Tujuan kaedah ini, ketiadaan air boleh menyebabkan mikroorganisma mati atau menjadi tidak aktif. Jadi, makanan tahan lebih lama. Kaedah yang keempat pula ialah pembungkusan vakum. Kaedah ini dia akan mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Cuba murid perhatikan video di sebelah. Kamu akan nampak semua udara dalam plastik atau pembungkus makanan akan disedut keluar. Dan inilah berada dalam keadaan vakum, bermaksud tiada udara. Tujuan kaedah ini adalah ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan membiak. Kaedah yang kelima iaitu penyejuk bekuan. Kaedah ini di mana menyimpan makanan pada suhu takat beku iaitu sifar darjah Celsius dan ke bawah. Dan ke bawah ini bermaksud suhu dia sudah mencapai negatif darjah Celsius. Makanan yang simpan di dalam suhu takat beku ini biasanya adalah daging, ayam dan ikan yang perlu dibekukan supaya tahan lebih lama. Tujuan untuk kaedah ini, pada suhu takat yang beku, mikroorganisma menjadi tidak aktif. Untuk kaedah pendinginan ini, dia berlainan dengan penyejuk bekuan.
di mana kaedah ini menyimpan makanan di dalam persekitaran yang bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Makanan yang sesuai disimpan di bawah suhu 18 darjah Celsius adalah sayuran, buah-buahan, sos ataupun telur dan susu. Tujuan untuk kaedah ini, suhu yang rendah boleh menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Tahukah apa itu perbezaan di antara kaedah penyejuk bekuan dengan pendinginan? Biasa untuk penyejuk bekuan, dia adalah terdapat di kawasan atas kawasan beku di peti sejuk. Makanan yang perlu dibekukan, contohnya ayam, ikan atau daging, biasanya disimpan di kawasan beku supaya mikroorganisma tidak aktif dan makanan tersebut dapat tahan lebih lama. Manakala untuk pendinginan pula adalah biasanya terdapat di kawasan bawah peti sejuk. Suhu di sini sejuk biasa saja dan makanan seperti sayuran, buah-buahan, susu atau telur biasa disimpan di kawasan ini sebab mereka tidak perlu dibekukan. Sebab ada makanan kalau dibeku dia jadi lebih senang rosak dan layu. Kaedah yang seterusnya iaitu pemasinan. Proses ini akan menyingkirkan kelembapan pada makanan dengan menggunakan garam. Garam ini adalah bertujuan untuk menolak ataupun menyingkirkan semua air di dalam makanan. Biasakan untuk kaedah pemasinan ini digunakan untuk memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Tujuan untuk kaedah ini, mikroorganisma akan mati atau tidak aktif apabila tiada wujudnya air. Kaedah yang ketujuh pula ialah pengetinan dan pembotolan. Untuk kaedah ini, makanan akan dididihkan pada takat suhu yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma. Kemudian, makanan itu akan disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Tujuan untuk ini adalah pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria yang aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan tersebut. Mari kita lihat bagaimana proses pengetinan dan pembotolan. Langkah yang pertama, makanan dimasukkan ke dalam tin. Yang kedua, tin dipenuhkan dengan sos atau minyak atau larutan gula atas makanan tersebut. Dan ketiga, tin dipateri untuk menjadikan dia kedap udara. Dan keempat, tin akan dipanaskan dalam satu periuk tekanan untuk membunuh semua bakteria dan seterusnya tin akan disejukkan secara rendaman atau semburan air dan akhir sekali tin akan dilabelkan dan dibungkus supaya dapat dipasarkan di pasaraya ataupun di mana-mana tempat kedai runcit. Dan di bawah adalah contoh-contoh untuk makanan tin dan makanan dalam botol. Kaedah yang ke-8 ialah pempesturan. Kaedah ini melibatkan memanaskan makanan sehingga satu suhu yang tertentu untuk beberapa ketika. Tujuan ini untuk membunuh mikroorganisma dan diikuti dengan pendinginan segera. Tujuan pendinginan segera ini adalah untuk mengekalkan kesegaran makanan tersebut. Cuba murid perhatikan gambar raja di bawah sini. Susu segar daripada haiwan akan dipanaskan pada satu suhu yang tertentu untuk beberapa ketika, kemudian akan disejukkan dengan segera dan akan terus dibotol ataupun ditinkan. Susu tersebut adalah susu pempesturan. Tujuan untuk kaedah ini dapat membunuh kebanyakan bakteria dan mengekalkan nutrisi pada makanan.
Kaedah yang seterusnya, pelilinan. Proses pelilinan ialah menyalut buah dan sayuran dengan lilin cair. Cuba murid perhatikan gambar raja di sebelah. Buah oreng sedang disembur oleh lilin cair dan buah apel ni direndam dalam lilin cair. Kebaikan untuk pelilinan ini adalah dapat mengekalkan kesegaran buah. Cuba murid perhatikan gambar raja buah apel di bawah sini. Buah apel yang telah disalut lilin kelihatan lebih terang warna dia dan berkilat. Manakala untuk buah yang tidak disalut lilin kelihatan gelap dan tidak berkilat. Tujuan untuk kaedah pelilinan ini adalah mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaan buah dan sayuran. Kaedah yang ke-10 iaitu penyalaian. Proses ini adalah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Contoh gambar raja yang di bawah, kita boleh dapati terdapatnya itik salai, pisang salai dan ikan salai. Semua makanan ini perlu satu tempoh yang panjang supaya kehilangan air semuanya daripada cara mengasap. Tujuan untuk kaedah ini adalah membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Mari kita lihat objektif yang kedua iaitu kepentingan teknologi pengawetan makanan. Salah satu kepentingan pengawetan makanan ialah dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Contoh lihat gambar raja di bawah, seorang pekerja sedang menghulurkan bekalan makanan yang semuanya dalam tin kepada mangsa yang sedang dilandar oleh banjir. Oleh itu, makanan yang telah ditinkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya semasa banjir melanda di sesebuah kawasan. Boleh menikmati makanan dari negara lain. Cuba tengok gambar raja di bawah sini. Seorang wanita, dia sedang mencari pes rendang. Dan akhirnya, dia dapat menjumpainya di pasaraya di London. Ini adalah kerana sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Contohnya, boleh dapati pes rendang di pasaraya di London. Walaupun kita berada di Malaysia sekarang, tetapi masih lagi kita boleh mendapati pelbagai makanan yang datang dari Korea, Jepun ataupun negara-negara Eropah. Ini adalah disebabkan oleh pengawetan makanan, jadi kita dapat menikmati pelbagai makanan dari negara lain. Mudah disimpan dan diangkut. Cuba lihat gambar raja di bawah. Dua orang perniaga ini berasa gembira sebab perniagaan makanan mereka dapatlah dipasarkan sehingga ke pasaran Eropah dengan adanya pengawetan makanan. Teknologi pengawetan makanan memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Contoh produk makanan Malaysia dapat dieksport ke pasaran Eropah. Seperti contoh juga, makanan durian juga dapat dipasarkan ke pasaran China, Jepun dan juga Taiwan. Makanan bermusim mudah diperoleh. Tengok gambar raja ini. Inilah jam durian yang mak saya buat. Mak saya dah awet sejak musim durian yang lepas. Dengan adanya pengawetan makanan, buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Contohnya, buah durian yang bermusim ini dapat diawet dan boleh dijadikan jam, boleh dinikmati pada bila-bila masa. Makanan tahan lebih lama. Makanan yang diawet dapat disimpan lebih lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Contohnya, produk makanan dalam tin mempunyai tarikh tamat tempoh yang lama. Jadi biasa untuk makanan tin
botol dapat disimpan lebih lama dan kita juga boleh menikmatinya pada bila-bila masa. Cikgu telah sediakan nota ringkas dalam bentuk peta web. Untuk kaedah pengawetan makanan, terdapat dia 10 kaedah, iaitu pendidihan, penyalaian, pemasinan, pempesturan, peliringan, pengetinan dan pembotolan, penjerukan, penyejuk bekuan dan pendinginan, pengeringan dan akhir sekali pembungkusan vacuum. Untuk nota ringkas bagi kepentingan teknologi pengawetan makanan, ia dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Kedua, boleh menikmati makanan dari negara lain dan mudah disimpan dan diangkut. Makanan bermusim sentiasa boleh diperoleh dan boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan sepanjang tahun. Okey, murid-murid, tugasan untuk hari ini ialah salin nota ringkas ke dalam buku panjang sains dan untuk latihan pengukuhan, jawab semua soalan dalam buku teks muka surat 146 dan 147 ke dalam buku latihan sains. Cikgu berharap semua murid boleh faham untuk tajuk hari ini pengawetan makanan dan siapkan semua tugasan. Jadi sampai di sini sahaja. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye.